Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar pelajar-pelajar KERI Malaysia semua, terutama dalam bidang ataupun dalam program kesejukan dan penyamanan udara. Harap semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Salam PKP dari Umi, kita jaga kita dan jaga diri anda. Video yang ketiga dalam isometri ini, Umi akan menerangkan tentang latihan 2 dan latihan 3. Latihan 2 adalah gabungan di antara garisan tersembunyi dan garisan condong. Manakala latihan 3, kita akan membuat elips dalam isometrik. Kita terus pergi kepada soalan. Latihan 2 menunjukkan lukisan ortografik dalam unjuran sudut ketiga dengan diberi N adalah titik terendah objek. Anda dikendaki melukis objek isometrik menggunakan aplikasi AutoCAD. Okey, unjuran sudut ketiga. Unjuran sudut ketiga iaitu di bawah ni mesti hadapan, di atas mesti pelan dan ini adalah sisi. Sebab dia unjuran sudut ketiga, pelan di atas hadapan. Kalau unjuran sudut pertama, pelan berada di bawah hadapan. Tapi sisi dia akan mengikut hadapan. Okey. Diberi N adalah titik terendah objek. Okey, N adalah titik terendah objek. Seperti mana yang Umi sudah terangkan, bila N kedudukan ini boleh menentukan kedudukan arah mana kita punya hadapan. So, bila dilihat di sini, hadapan adalah sebelah kiri. Manakala sisi adalah sebelah kanan. Kita lihat objek ini. Okay, N. Ini hadapan dia dan ini sisi dia yang kita akan bina nanti. Okay, lukisan mestilah mengikut skala saiz penuh 1:1 dalam ukuran mm. Okey, ini dah terangkan. Anda dikendaki membina 5 dimensi pada lukisan. Ini akan kita buat sama-sama. Anda dikendaki membuka layout dan insert blok nama ke layout, menyimpan save dan print. Ini kita dah buat pada latihan 1 dan kita akan buat pada latihan 2 dan latihan 3 juga. Sampailah pelajar-pelajar boleh hafal dan boleh ingat bagaimana cara insert blok nama, menyimpan dan save. Okey, kita terus pergi kepada paparan AutoCAD. Ini adalah paparan AutoCAD. Okey, circle masih lagi menunjukkan 90 darjah. Jadi yang perlu kita tukar adalah kita klik pada ISO draft. Okey, ini sengaja Umi buat supaya pelajar-pelajar boleh faham. Terus ingat. Okey, kita klik dan paparan akan bertukar kepada isometrik. Dan kita nak mula melukis isometrik. Apa yang perlu dalam melukis isometrik? Ialah 3 ukuran. Okey, ukuran panjang, lebar dan tinggi. 3 ukuran tu mesti kita tahu. Okey, kita lihat soalan latihan yang diberi. Kita nak mencari ukuran panjang, lebar dan tinggi. Panjang diambil daripada hadapan. Jadi panjangnya ialah 70. Tinggi diambil pada hadapan ataupun sisi. Okey, 70 tingginya dan lebar diambil pada sisi. Kalau dekat sini kita tak dapat ukuran, kita boleh ambil di sini. Di sini adalah ukurannya 70. Jadi kita dah dapat dah ukuran panjang kita adalah 70, ukuran lebar kita adalah 70 dan tinggi kita adalah 70. Kita mula membuat kotak dalam isometrik. Okey, kita mula membuat garisan 70, naik 70 dan kita tekan key enter yang akan close. Untuk menukarkan isoplane, kita kena klik off dahulu. Pastikan dia bersudut 90 dan kemudian kita pergi pilih kepada kedudukan yang mana kita nak. Okey, kita nak ambil sebelah kiri. Jadi, ukuran ini 70. Ni 70.
Yang ini adalah 70. Okey, seterusnya ukuran ni tak boleh sebab dia tadi sebelah kiri. 70. Okey, kita dah siap melukis kotak bagi objek isometrik. Kita pergi kepada latihan semula. Okey, kita nak melukis garisan-garisan yang di dalam ini. Macam mana kita nak melukis? First sekali kita mesti tengok pada hadapan. Mesti lihat pada hadapan. Ukuran pada hadapan yang mana yang paling clear. Okey, yang ini clear. Okey, ukuran yang ini. Okey, garisan tersembunyi abaikan dahulu buat sementara. Okey, ini adalah garisan tersembunyi. Garisan tersembunyi dia tidak memberi apa-apa erti dalam objek. Kecuali dia melambangkan dia lukisan itu ada garisan di bahagian belakang objek ini. Jadi yang clear ialah yang ini. Okey, kita lukis ini dulu. Berapa ukuran dekat sini? Ukuran dekat sini sama dengan ini, sama dengan ini, iaitu 20. Berapa tinggi daripada bawah ni ke sini? Adalah 50. Jadi kita buat lukisan garisan 20 dan 50 dahulu. Okey, kita ambil yang ini, kita pergi kepada 20. Okey, kita enter lagi sekali, kita ambil 50. Okey, kita buat satu line ataupun kita terus tukar garisan objek. Kat sini adalah garisan objek. Okey. Okey, yang ini adalah garisan. Yang ini kita nampak tadi kan. Jadi ini terus settingkan garisan ini dan ini adalah garisan objek yang kita nampak clear tadi. Okey, kita pergi semula kepada soalan. Lihat yang ini tadi kita nampak, ini adalah objek condong sebenarnya. Ini adalah objek condong, dia ada kaitan dengan ni. So daripada segi nampak 3 segi, di sini pun nampak 3 segi, tapi daripada atas dia akan nampak lebar panjang macam ni. Okey. Kita apa objek yang mana yang ini agak susah lah, kita tak perlu buat dahulu. Yang ini clear. Okey, objek sisi yang ini clear. Jadi kita perlu melukis yang ini. Yang ini tadi kita dah dapat 20. Okey, jarak ni 20. Kita ambil jarak ni dulu 20, 30, 20. Okey, kita buat garisan ni dahulu. Garisan condong ni dulu kita siapkan. Okey, yang tadi 20 dekat sini. Tak tukar tadi kan, tak tukar benaan. Okey, sini 30. Kemudian 20. Okey, dekat sini kita pergi kepada garisan objek. Dekat sini adalah garisan objek 30 tadi. Ke sini. Okey, yang ini pun garisan objek. Garisan objek. Cara macam tu pun pelajar boleh buat. Okey, dah siap. Yang ni kita padamkan. Yang bawah ni adalah objek. Okey, yang ini kita turunkan ke sini. Dan objek. So, kita dah sampai sini. Kita lihat balik kepada soalan. Turun ke bawah ni adalah 20. So, dia akan bertemu dengan ni. Okey, kita turunkan 20. Dia akan bertemu dengan ni. So, ambil garisan. Buat satu garisan 20. Okey, kita akan bertemu dengan ni. Nampak ya? Dapat garisan condong. Okey, 20. Okey. Dah siap, kita pergi kepada garisan semula. Okey, ni kita dah siap dah. Kita nampak ni 3 segi daripada sini. Jadi kita nak buat yang tu. Yang ini bila kita paparkan, yang ini sama dengan ni. Yang garisan ini adalah garisan yang ini. Okey, ini sama dengan ni. Garisan ini adalah dengan yang ini. Okey, abaikan dulu garisan putus-putus dahulu. Okey, yang ini clear. Objek ini clear ke belakang. Okey, 20. Kita lihat. Kita copy dahulu. Copy ataupun move dahulu. Okey, kita move sini ke sini. Okey, yang ini kita move juga daripada sini pergi ke sini. Okey,
Nampak dia clear garisan yang clear. Ini kita dah nampak awal. Okey. Okey, objek sebelah ni dah dapat dah sebab dia memang condong. Dia condong terus kan? Okey, yang ini adalah objek. Garisan objek. Yang sini dia akan follow. Copy. Ni tadi kita nampak. Kita copy sini. Di sini. Okey. Ini tunjukkan garisan ni. Okey, yang ini kita dapat tepi dia satu garisan. Bila dia satu garisan, dekat sini dia adalah satu garisan. Okey, di sini dia akan nampak satu garisan juga. Dekat sini satu line macam tu, lepas tu cantumkan line. Okey, dah siap kita punya objek. Okey, condong kita abaikan dahulu, buat kemudian. Lepas tu baru kita buat yang mana yang kita nampak dahulu kita buat. Seterusnya dia ada satu garisan dekat sini Dia ada satu garisan tersembunyi dekat sini. Kita buat garisan tersembunyi. Itu ukurannya berapa. Okey. Kita lihat ukuran garisan tersembunyi tadi berapa. Lalu dekat sini tengah-tengah ni 30. Sini 20, ni 20. Okey, nombor sekali ada 70. 20, 20. Okey. Kita ambil kat sini, lepas tu jarak tinggi ni adalah 40, 50. Tadi 10 lah. Dekat jarak tinggi ni adalah 10. Okey, kita ambil ukuran yang ini. Jaraknya ialah 20. Hujung ni 20. Okey, kita ambil jarak tinggi tadi. Naik ke atas 10. Kemudian offkan dulu. Tak boleh. Okey, disconnect. Kita offkan dulu. Kita akan pergi kepada barang tadi. Tadi. Okey, kita buat sini 30. Okey, dia akan bertemu pada titik. Okey. Ini garisan tersembunyi kita lah. Kita padam. Kita kena trim garisan ini. Trim. Okey, dekat sini dia ada satu garisan ke dalam, menunjukkan dia garisan tersembunyi dan ada pattern kat situ. Okey, kita gariskan ke bahagian dalam. Okey, tak dapat, kita kena off dulu. So, kita ambil di bahagian kiri, kita gariskan ke kiri. Okey, dan kita trim sebab rasa over tadi. Lihat tengok ukuran. Okey, next kita nak buat dimensi. Dah pastikan kita berada pada layer dimensi. Kita terus membuat dimensi ukuran ini. Okey, kita hanya buat 5 dimensi saja ya. Di sini boleh. Okey, 70. Sini tadi. Tak silap ukurannya 50. Okey, cantik. Dekat sini tadi ukurannya 20. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil di bahagian atas ini. 20. Okey, bagaimana nak tukar setting dimensi? Okey, kita buka kepada dimensi oblik. Kemudian kita pastikan dia berada pada sudut yang sama dengan objek kita. Okey. Okey. Ini dah siap. Ada lagi 2.
siapkan. Okey, siap. Kemudian kita nak masukkan lukisan kita dalam layer. First sekali kita kena zoom all. Aktifkan dalam zoom all. Okey. Kemudian kita buka layer 1 ataupun layer 2, tak apa. Ni biasa buat layer 2, okey. Kita buat layer 2. Nampak dia berada dalam layer. Kemudian kita nak insert masuk blok nama. So kita insert, kita tekan pada insert. Okey, kita pergi kepada blok nama dah masuk. Kita kecilkan sikit tulisan kita ni. Okey, kita setting macam yang Umi ajar sebelum ini. Setting blok nama sampai betul-betul masuk. Kemudian baru kita besarkan. Okey, kita setting ini, garisan ini dia nampak dalam kita nak print nanti dia nampak. So kita tarik dia, kita sembunyikan dia pada blok nama. Di dalam blok nama itu. Ni tak boleh nak letak dekat bawah pun boleh, nak letak di bahagian atas pun boleh. Okey, dia nampak macam tu. Okey, kemudian kita print saja, tekan print saja. Tekan print, tekan printer. Okey, tak apa, kita buat bersama. Kita print. Okey, pergi kepada sekarang dekat sini. Okey, pastikan dia tengah-tengah layout dah okey. So kita preview objek kita. Okey, ini dia paparan dalam printer yang akan keluar. Ni garisan yang akan keluar di screen. Okey, kita ke latihan yang kedua. Latihan seterusnya adalah membuat objek ellipse. Jadi sebelum membuat objek ellipse, Umi nak ajar dulu cara membuat ellipse dalam isometrik. Kita terus pergi kepada paparan AutoCAD. Okey, kita kena buat dulu dia punya kotak. Kena buat dulu kotak asal dia. Kalau kita dah tahu tak apa. Ini kotak asal. So kita mulakan dengan 100. 100. Okey. Okey, yang ini mesti ada garisan dia. Okey, kemudian kita offkan dia dan kita ke bahagian top. Okey, kita buat 100 dan close. Okey, seterusnya kita off, kita on untuk dapatkan bahagian right pula. Okey, 100 dan 100. Okey, ini pun kita kena garis untuk dapatkan center. Ini lebih mudah. Okey, bagaimana nak membuat? Kita ambil yang ini dulu ya. Okey, Umi tukar kepada kaitan objek. Okey, kemudian kita ambil ellipse, kita pilih ellipse end. Kemudian kita pilih isoscale, pilih I, enter. Kita ambil center dan kita klik saja. Dah siap. Okey, untuk membuat bahagian top ataupun bahagian plan, kita kena tukar ni ke isoplan. Okey, tutup dulu. Okey, kemudian kita tukar kepada isoplan. Kemudian ambil ellipse, ambil exit end, ISO, okey, bawah ni tengok ISO. Kita ambil center, kita klik selesai kita punya bahagian.
Okay, kita nak ambil yang ini pula. Okey, di sini kita tukar. Sama juga, kita akan tukar. Lepas tu kita pilih bahagian right ke left. Right ke left. Okey, lepas tu kita ambil hand. Kita tekan I. Dan kita pilih center. Kan dah salah. Kita pilih. So, off dulu. Off dulu. Kita pilih yang atas. Dan kita ambil ellipse. Pilih I. Kita ambil center. Kita siapkan. Ambil pada point. Point dia. Okey, siap. Kemudian kita nak menjawab soalan satu lagi. Kita buat dekat sini. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Rajah 3 menunjukkan lukisan ortografik dalam unjuran sudut pertama. Dengan diberi anak panah adalah titik terendah objek. Anda dikendaki melukis objek isometrik menggunakan implementasi AutoCAD. Bila unjuran sudut pertama, maknanya pelan kat bawah. Okey. Unjuran sudut pertama, pelan di bawah hadapan. Ini adalah hadapan dan ini adalah pelan. Okay, kalau unjuran sudut ketiga, ulang balik, pelan mesti berada di atas hadapan. Kalau unjuran sudut pertama, pelan mesti berada di bawah hadapan. Okay, ini pelan dia. Okey, Umi tak terangkan dekat sini, titik 3 ni sebab kita tak buat pun. Umi just nak siapkan yang ini saja, objeknya ini saja. Okey, kita mula nak buat objek ini, kita buat daripada pelan, bulatan ini. So, dia daripada pandangan pelan. Kita pastikan kita punya objek juga daripada pandangan pelan. Berapa ukuran dia tadi? 50. Okay. Bila 50, dia akan 50, 50, 50. Okay. Kita pergi kepada ukuran pelan tadi. Tukar. Kita offkan dulu. Kita tukar. Kita pergi kepada pelan. Okay. Kita buat 50. Objek. Kita tukar kepada isoplane dulu. 50. Kemudian 50. 50. Kemudian C center. Alright, dah dapat ni. Kita terus buat dia punya ellipse. Garisan tengah dulu. Garisan tengah dulu. Jangan lupa garisan tengah. Kita terus buat ellipse. Ambil ellipse. Kemudian ambil ISO. Kemudian kita klik dekat sini dan kita bawa. Dan ini kita tukar kepada garisan objek. Dan kita boleh tukar teruslah kepada layer objek. Mudah. Okey. Dan next kita tengok balik soalan. Tingginya adalah 50. Tingginya adalah 50. Jadi kita cuma copy saja objek di sini. Kita tak perlu buat lagi ellipse di bawah. Kita copy saja ellipse ini. Kemudian okay, kita tukar ni dulu Kita tukar kepada biasa dulu. Kita asyik main ini je lah. Off dulu. Off dulu. Kemudian tukar kepada biasa. Kemudian tak dapat. Off dulu. Okey. Kita tukar ke kiri ataupun kanan tak ada masalah. Kita copy. Objek ni kita copy. Objek ellipse ni kita copy bawa ke bawah. Dia kata tadi 50. Buat macam tu je. 50. Siap. Okey. Okey. Kemudian kita gariskan kat sini. Panjang ni kita kena gariskan. Yang atas tu benaan tu biar dia. Ini garis. Ini garis. Yang ini garis. Kita gariskan dia. Okey. Yang bawah ni dia suruh buat 100. Pada permukaan yang sama, pada permukaan 50 tadi, 100. So, bagaimana nak ambil jarak 100? Kita cuma ambil line dan bawa ke sini 50. Sebab ukuran dia 100, so jari dia 50 lah. Okey, jari dia sampai situ. Okey, kita boleh mula buat ellipse dan pastikan kita tukar kita punya isoplane.
Okey, kita off dulu. Dan kita ambil kepada plan, ambil kepada ISO. Okey, kita klik bahagian tengah dan kita ambil pada ISO, and then kita tekan ISO, kita klik center dan kita pergi kepada point. Nampak dah tak perlu kotak bila kita dah tahu dia punya ukuran. So tinggi ini berapa pula? Tinggi ni berapa pula? Kita lihat. Tinggi ni adalah 60. Jadinya kita buat macam yang sama tadi. Kita copy objek ni. Tingginya ke bawah. Oh, sorry. Kita kena tukar ni dulu. Ini yang buat lambat sikit. Kita off. Data off lagi. Kita tukar. Okay. Okay, copy. Copy. Kita copy objek. Dan pergi ke sini. Buat ke bawah tadi 60 katanya. Okay, siap Kemudian kita gariskan point ini dengan point. Kita gariskan di sini bahagian tepi. Okay, dah siap objek kita sebenarnya. Cuma kita nak kena kemas sini. Yang ini kita trim. Yang ni kita trim di sini. Yang ni tak nampak. Jadi kita trim. Yang ini kita trim di sini. Ini tak nampak belakang Yang ini pun tak nampak belakang. Okey, nampak objek kita dah siap. Jika kita tutup mentol bagi yang ini, objek kita dah siap. Okey. Ini saja pelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga berjumpa lagi dalam latihan yang berikutnya.